Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bersama lagi dalam channel Ismadi Automotive. Okey, hari ni Abang Ismadi nak perkenalkan sebuah kereta Pro 2 Azia yang baru, yang terkini ni, yang selalu ditanya-tanyakan oleh peminat-peminat kereta Pro 2. Bertanyakan tentang Azia yang manual dah tak keluar lagi ke, dah macam-macam soalan lagi lah. Jadi Pro 2 dah keluarkan satu Azia yang model yang baru ni, tapi tetap menggunakan reka bentuk yang lama lah. Inilah dia Azia 1.0 e-manual. Untuk perkenalan, untuk Azia yang e-manual ni, kalau kita tengok dari reka bentuk dia masih sama lagi dengan yang dulu. Cuma ada sikit perubahan segi warna dan ada aksesori yang tak ada lah. Itu aja. So, kita perkenalkan yang untuk Azia yang baru ni, dia datangkan dengan lampu halogen, masih lampu halogen. Lepas tu ada sini kita panggil projector punya lampu. Agak cantik juga design dia. Lampu dia terang, besar. Kemudian logo dia besar juga. Dikromkan logonya. Bahagian tengah ni diwarnakan ikut warna body lah. Kalau macam ni silver, diwarnakan silver lah. Kemudian kalau untuk bumper dia pula agak cantik juga bumper dia. So di sini ialah bahagian untuk kita towing. Ada satu sini untuk kita towing, ada besi dia lah. Kemudian di bahagian bawah pula, di grill yang bawah ni dihitamkan, tapi maksudnya hitam plastik lah, bukannya di cat. Okey, ini ialah plate holder. Okay, agak menarik juga. So kita pergi bahagian tepi pula. Bahagian tepi untuk Azia e-manual ni, dia punya side mirror agak kecil sikit. Dia bukan auto, bukan auto flip, bukan auto boleh kita adjust dari dalam. Kita kena adjust sendiri pakai tangan. Tapi benda ni tak selalu ubah pun. Mungkin dalam 5-6 bulan sekali kalau dia beralih lah. Ada signal di sebelah tepi sini. Okey. Kemudian untuk Azia e-manual ni, dia pakai kunci. Dia tak pakai apa-apa remote. Sport rim dia pula, dia tak datang dengan sport rim. Dia pakai rim besi aja. Tapi menggunakan saiz 175/65 rim 14. So agak sesuai lah dengan body dia, dengan rim 14 ni. Dia pakai rim besi lah. Jadi kalau yang nak tukar kepada rim atau sport rim, saya rasa di pasaran kan tak berapa mahal lah. Dalam harga 500-600 saja. Tak ada side skirt. Yalah, dah Azia basic, memang tak ada side skirt lah. So kita tengok bahagian belakang pula. Jom. Okey, bahagian belakang tengok masih sama lagi, tak ada apa pun yang berubah. Untuk yang Azia e-manual ni, datangkan lampu LED merah. Kemudian tak ada apa-apa emblem sini, menandakan dia E ke X ke atau SE. Cuma ada satu emblem Azia yang baru je lah. Kemudian untuk bonet belakang, boleh kita lock pakai kunci. Okey, ada satu handle sini. Dan tak ada sensor belakang. Yang ini bukan sensor, ini wayang aja. Dia belum letak sensor. Sensor kat luar, saya rasa dalam harga 100 lebih dah boleh masuk dah. Kita boleh pasang lah dekat luar kalau kita perlu kan. Kalau tak perlu, tak payah pasang pun tak apa. Okey, kita tengok bahagian dalam sikit. Untuk bahagian dalam, saiz boot space dia macam dulu juga, agak besar juga. Jadi kalau tengok keluasan dia, bolehlah untuk 3-4 beg yang saiz-saiz ke balik kampung tu memang dah okey sangat lah. Okey, seat belakang dia ni boleh kita laras. Kita boleh turunkan. Macam tu. Kita boleh tegakkan. Cuma dia tak didatangkan dengan tray. Tray belakang ni memang tak ada lah. Ini kita kena cari dekat luar lah. Kedai-kedai aksesori tu ada je jual ni. Mungkin dalam harga 100 lah. Okey, sport rim pula, dia datangkan dengan saiz 14 juga. Rim yang sama yang kita gunakan untuk kereta ni. Dia tak pakai ring yang kecil tu lah. Okey, ada spare tayar. Kemudian okey, kita tengok bahagian dalam pula. Apa cerita bahagian dalam ni? Okey, kita tengok belakang dulu. Dia ada lampu ketiga. Inilah dia punya antena dia. Masih ada antena. Tapi radio tak ada. Nanti saya cerita yang dalam dia pula. Dia tak datangkan dengan radio.
Okey tuan-tuan, inilah keadaan dalam Azia yang basic manual Okey, untuk bahagian dalam Azia yang e-manual ni, dia tetap ada aircon macam biasalah. Tapi bukan button lah, kita kena piuh lah. Kita kena letakkan dia punya ni. Sekejap saya try start engine saya nak tunjukkan. Okey, kita boleh aircon adalah macam biasa. Ini ialah untuk kita adjust dia punya tahap kesejukan. Ini ialah kita tingkatkan dia punya blower dia untuk nak tinggi rendah lah. Ini ialah mode untuk kita adjust untuk kesejukan bahagian kaki, bahagian muka. Dia di sinilah. Okey. Kemudian untuk Azia manual ni dia punya handbrake keadaan dia macam ni lah. Okey, normal je, standard aja. Okey, tak ada armrest Armrest tak ada. Ini ialah untuk kita taruh tali pinggang punya ni lah, untuk lock kat sini. Ini ialah konsol gear. Konsol gear dia gear 5 bukan sampai 4, gear 5. Gear reverse pun ada sini. So bahagian sini disilverkan sikit. Agak cantik sikit lah. Kemudian sini adalah cup holder, boleh taruh 2 cup holder Ada juga soket untuk 12 valve sini lah. Untuk kita nak cas handphone boleh kita guna daripada soket ni. Untuk Azia yang e-manual ni basic, dia tak ada radio. Bila tak ada radio ni maknanya tak adalah speaker sekali. Tapi untuk ruang speaker tu memang ada kat sini. Ada 4 lah. Itu kalau tuan-tuan nak tambah speaker dengan radio dekat luar tu, buat masa sekarang ni dah tak mahal lah. Kemungkinan dalam anggaran 300-400 boleh dapat dah. Okey. Kemudian dia punya dashboard. Dashboard kadang dia macam ni. Agak luas juga atas ni. Kita nak taruh apa-apa untuk letak handphone pun boleh sini lah. Dia datangkan dengan 2 airbag 2 airbag. Okey, untuk corong aircon dia ada 4 1, 2, 3, 4. Ada juga hazard light sini. Hazard light. Okey, airbag ada. Okey, ini ialah box dia agak besar juga box dia. Cantiklah, kemas. Okey. So keadaan steering dia macam ni. Sedap-sedap je, tak ada apa-apa button. Horn ada lah. Okey, horn ada. Kemudian sini pun tak ada apa-apa button. Ini dia punya meter, pakai meter yang biasa je lah, yang normal saja. Okey, saya cuba start sebelum tu saya tunjukkan cushion dulu. Cushion dia menggunakan fabric lah. Untuk Azia yang basic ni fabric. Dia tempat yang kita duduk ni dia warna hitam. Kemudian yang ada sandar ni ada sikit design. Itu yang nampak menarik sikit. Ada juga tempat letak kepala sini. Okey. Okey, kita tengok atas pula ada lampu. Ada lampu sini. Tak adalah tergaba-gaba kan malam-malam nak cari barang. Ada lampu sini, kemudian ada visor juga untuk tahan panas, tapi tak ada cermin sini. Tak ada apa-apa cermin. Kadang bumbung dia macam ni lah. Dia ala-ala color macam nak ke krim sikit lah. Krim betul-betul cair lah. Okey. Kemudian tak ada handle Untuk empat-empat daripada depan sampai ke belakang tak ada handle untuk kita nak berpaut. Jadi kena duduk dan diam lah. Tidak nanti tergolek-golek pula kan. Kemudian dia punya sini agak cantik juga Cantik juga bahagian sini. Okey. So apa lagi kita nak tunjuk? Dia datangkan dengan 4 power window. 4 power window. Kemudian kita boleh lock kat sini. Okey, untuk yang Azia yang e-manual ni dia tak ada center lock. Okey. Jadi kita bila dah duduk dalam kereta ni, kita kena lock sendirilah. Begitu juga 4-4 pintu. Tapi saya rasa kalau di luar ni, kalau kita nak taruh untuk tambah center lock ni, saya rasa dalam 100 lebih, 200 dah dapat dah. Okey. Kemudian ada juga untuk cup holder. Di sini ada cup holder. Boleh kita taruh lah untuk bahan-bahan macam handphone, untuk botol-botol air. Ada juga satu poket sini untuk kita letakkan macam dompet, sesuai lah macam smart tag pun kita boleh taruh sini. Nampak kemas lah. Okey, dia menggunakan kunci tak ada apa-apa keyless pun. Dia menggunakan kunci macam ni lah.
Jadi kalau beli Azza yang baru ni, dia akan dapat 2 kunci lah. Satu spare, satu untuk kita gunakan lah. Ada juga nombor kunci sini. Nombor kunci ni tujuan dia ialah kiranya dua-dua hilang, kita pergi ke Pro 2, bawa IC, Pro 2 boleh buatkan satu lagi lah. Dengan kos yang tak agak mahal lah. Murah je. Kemudian untuk steering dia, tak ada untuk kita nak adjust nak tinggi rendahkan steering dia, tak boleh. Dia statik macam ni aja. Tapi saya rasa dah sesuai lah. Dengan kedudukan ni pun dah okey lah. Untuk yang seat ni, okey, untuk seat ni pula, untuk Azza e-manual ni kita tak boleh adjust tinggi rendah tak boleh. Kalau yang model yang sebelum ni kita boleh, ataupun macam model X ke SE ke apa, kita boleh tinggikan rendah. Cuma yang boleh ialah kita sandarkan aja macam ni. Kita boleh turun naik macam ni aja. Kalau jalan jauh kita sandarkan sikit macam ni, nampak lebih relax lah. Okey, untuk yang Azza E ni, dia tak ada radio tak ada radio. Kita kena, kalau nak pasang radio tu, kita pasang kat luar lah. Saya rasa dekat luar sekarang ni kos pun tak mahal lah. Kalau radio dengan speaker 4 biji, paling-paling pun dalam 4-500 dah dapat dah. Mungkin murah lagi. Tapi untuk letak speaker je dah ada dah 4 macam ni dah. Dia setiap dia punya door trim ni dah siap, dah ada dah untuk tempat kita letak speaker. Door trim dia pun cantik, hitam aja kan. Tak ada berkala-kala sangat. Okey, tak ada tinted untuk yang Azza yang e-manual ni. So nak tahu juga bahagian belakang apa cerita belakang ni? Luas tak bila kita duduk belakang? Kita tengok belakang pula. Bahagian belakang dia agak luas juga. Jadi antara lutut saya ni masih selesa lagi lah, senang cerita. Sesuai dengan harga dia lah. Okey, door trim dia. Door trim dia macam ni. Untuk belakang ni warna hitam. Ada untuk kita, apa ni, kita panggil ni, untuk power window dia ada satu button sini. Ada cup holder untuk poket kita taruh handphone. Inilah kita cakap ni tempat untuk letak speaker dah ada dah. Jadi kita kena tambah speaker je lah di luar. Okey. Untuk yang sini pula tak ada handle. Dia tak ada handle Wah. Nak taruh kat luar boleh kot handle ni, kalau nak lah. So untuk letak kepala, untuk penumpang belakang tak ada juga. Untuk Azza yang e-manual ni, dia tak ada. Dia ada sikit aja ni. Saya tunjuk sikit. Dia ada pendek sikit di sini. Dia tak ada, macam dia tinggi sikit kan. Okey, untuk tali pinggang tu ada lah. Tali pinggang tu memang ada. Untuk tuan nak tahu, nak tengok juga bahagian enjin. Inilah bentuk enjin untuk Azza e-manual ni. Menggunakan enjin 1.0 liter dan gearbox manual tetap menggunakan bateri air. Bateri air ini ialah bahagian dia kita panggil fuse box sini. Ini ialah untuk kita tambahkan air coolant. Ini adalah bahagian untuk kita tambah air wiper. Yang ni selalu kita kena tambah sendiri ni. Tapi yang ni kita tak payah usik lah. Yang ini aja. Banyak kita guna wiper, makin banyak lah kita kena tambah air. Kalau tak banyak guna tak apalah. So di sini ialah bahagian untuk kita cek minyak hitam. Kalau kita sendiri nak pergi jalan jauh, kita cek sendiri. Ini adalah sukatan untuk minyak hitam yang penuh sampai sinilah. Jadi sukatan ini adalah untuk sukatan 1 liter minyak. Jadi kalau dia kurang ke sampai sini, maknanya kurang setengah liter lah dalam enjin ni. Mungkin ada masalah kebocoran enjin ke apa. Itu kita kena bawa ke pusat servis untuk mereka tengok. Begitu juga dia punya ini ialah minyak brake minyak brake. Dia tak didatangkan dengan ABS brake untuk yang Azza e-manual ni. So itulah sikit lebih kurang tentang Azza e-manual ni. Pada siapa-siapa yang nak tahu tentang harga untuk Azza e-manual ni, Azza e-manual ni bermula daripada harga 22,000, bukan on the road. Jadi on the road dalam harga 22,900 macam itulah. Jadi didatangkan dengan 3 warna.
Kalau dulu punya Alza E manual tu satu warna aja. Tak salah saya warna silver ke putih macam tu lah. Sekarang ni dia datang dengan 3 warna, silver, granite grey. Wah, granite grey tu memang cantik. Itu kalau kita make up tu memang cantik lah. Kemudian lagi satu warna tu ialah warna putih. Jadi 3 warna putih, silver, granite grey. Okey, Abang Is belanja sikit lah macam mana cara pemanduan Azia yang e-manual ni. Okey ke tak okey kan? Abang Is start dulu adjust dulu. Macam ambil lesen lah. Betulkan cermin semualah. Okey. Enjin senyap juga ni Azia ni, walaupun 3 silinder senyap. Aircon dia okey, sejuk. Okey. Tu side mirror tu kita kena adjust sendiri tu. Dia lain sikit untuk Azia ni. Tapi tak selalu adjust pun. Kita kena adjust sendiri macam tu. Dah adjust tu dah okey lah. Okey. Lepas tu sebelah sini pula kita adjust sikit. Pasal abang ni tinggi sikit, kena adjust balik. Okey. Kita try bawa Azia e-manual ni. Macam mana cara dia. Okey. Wah, steering pun lembut juga Okey juga Azia manual ni. Cuma kita kena tukar-tukar gear je lah. Tapi kalau nak ikutkan, kalau Azia yang tali pinggang tak pakai lagi ni. Tak pasal-pasal kena pak polisi kat. Okey. Nak ikutkan Azia yang manual ni, dia punya gearbox dia orang pemain cakap lah lebih tahan lasak. Ada memang yang memang suka bawa manual, tak suka bawa auto. Inilah kereta yang sesuai. Okey, kita bawa dulu jalan-jalan. Ni buat kawasan perumahan je ni, tak ada laju-laju pun. Dekat meter dia tak ada RPM tak ada RPM, cuma dia menunjukkan kilometer kelajuan kita berapa je untuk Azia yang e-manual ni. Tak ada radio. Ini besok buat sementara ni kita dengar handphone je lah, lagu-lagu kat handphone kan. Sekarang dunia dah canggih lah. Okey, kita try masuk gear 3. Weh, okey. Ada yang tanya dengan abang. Dia kata, bang, Azia ni naik bukit boleh ke? Macam mana boleh kereta tak boleh naik bukit? Takkan jumpa bukit patah balik rumah balik kan? Apa-apa kereta macam mana pun boleh naik bukit. Contoh macam nak naik Genting Highland semua, tak ada masalah. Cuma bila apa-apa kereta pun kalau naik bukit tu tak adalah kita boleh laju-laju sangat kan. Kita buat relax-relax je dulu. Airbag ada 2 dah. Okey, itu daripada segi safety dia lah. Aircon sejuk beku. Apa lagi? Steering, nak katakan steering dia keras tak juga. Relax je. Untuk yang nak buat second car ni, memang lagi sesuai lah. Pasal dia pun memang jimat minyak kan. Untuk angkat anak-anak pergi sekolah. Ataupun mungkin ada ibu bapa yang nak belikan satu pengangkutan untuk anak yang nak sambung belajar ke U ke. Inilah kereta yang sesuai lah. Antara segi auto dengan manual tu sebenarnya itu masalah kecil je. Itu aja. Kereta ni menggunakan minyak 95 pun dah okey dah. Untuk penggunaan minyak dia 1 liter boleh jalan dalam anggaran 22 km lah per liter. Full tank pula dalam 33 liter lah. Jadi besar juga tank dia kan. Tak adalah kejap-kejap pergi isi minyak.
Okey. Bulanan dia pun taklah tinggi sangat. Untuk loan 9 tahun, bulanan dalam 200 lebih je. Boleh lah. Signal dia pun okey. Kereta ni dia ada waranti 5 tahun untuk gearbox dan enjin atau 150,000 km. Mana yang sampai dulu, dia Pro 2 bagi waranti dekat situ. Untuk aircon, Pro 2 bagi waranti 3 tahun atau 100,000 km. Mana yang sampai dulu. Untuk bateri pula, Pro 2 bagi waranti 20,000 km atau 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun tu, kalau bateri tiba-tiba tak boleh pakai ke apa, Pro 2 akan ganti baru. Tapi syarat dia kena bawa kereta ke tempat servis. Pro 2 akan keluarkan bateri dia, tempat servis lah maksudnya, akan keluarkan bateri tu. Dia akan cas bateri tu selama lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam. Lepas tu Pro 2 akan cek kalau betul bateri tu memang dah tak boleh pakai, dan ikut tarikh daripada pendaftaran kereta tu kurang daripada setahun, Pro 2 akan gantikan yang barulah. Begitu juga kalau yang tayar. Tapi tayar taklah lama. Ada juga bagi waranti dekat tayar. Tapi tayar ni dalam buat masa seminggu macam tu boleh lah. Kalau dia macam bengkak ke apa kan, masih ada dapat waranti lah. Radio, sepatutnya kalau kereta Azia, radio tu memang Pro 2 ada bagi waranti lah. 3 tahun atau 100,000 km. Tapi kereta ni tak ada radio. Jom kita diam-diam je lah kan. Okey. Kereta ni kita kena lock sendiri lah. Sementara tak ada center lock ni, kita kena lock sendiri. Jadi orang luar tak boleh buka lah semasa kita di lampu merah tu. Tak ada lah kan orang nak kacau-kacau ni. Inilah sikit lebih kurang Abang Is tunjukkan cara-cara pemanduan kereta Azia ni pada tuan-tuan, adik kakak yang nak komen tu, ataupun nak tanya lagi tentang Azia yang e-manual ni lebih lanjut, atau mungkin nak tanya pada spek-spek yang lain juga, mungkin berminat dengan auto yang G atau X, atau mungkin nak tanya kepada Azia, Arus, Ativa, boleh juga WhatsApp Abang Is. Abang Is akan WhatsApp katalog juga, harga juga bulanan untuk semua jenis kereta Pro 2 ni. Tak ada masalah. Semua boleh di WhatsAppkan kepada anda semualah. Alamak, jalan agak sesak sikit sini. So Abang Is akan hentikan review ni untuk kali ni. So berjumpa lagi dalam review Abang Is untuk kereta-kereta lain lepas ni. Jangan lupa share video Abang Is untuk kawan-kawan yang nak beli kereta tu atau saudara mara. Bolehlah share banyak-banyak. Mungkin Abang Is akan buat lepas ni video untuk Azia G ataupun X lah. Ataupun Abang Is nak comparekan pula apa-apa kelebihan pada Azia E dengan yang G tu. Dia tak banyak beza sebenarnya. Beza dari segi aksesori je. Tapi yang ketara untuk Azia E dengan yang lain-lain tu ialah gearbox lah. Pasalnya ni pakai gearbox manual. Tapi kalau orang dah biasa buat gearbox manual, tak ada masalah lah. Untuk kereta baru ni gearbox dia lembut lah, tak adalah keras kan. Macam kereta-kereta lama tu di gearbox dia keras. Bukan gearbox keras lah, bila kita tekan kelas dia agak keras sikit. Sebenarnya kereta tu boleh je kita servis untuk lembutkan balik dia punya gear. So itu sajalah bertemu lagi dalam video-video Abang Is yang akan datang. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh WhatsApp terus Abang Is lah. Assalamualaikum. Jay Eliante pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Tim's with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus.